Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa rasulina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Sihat ya? InsyaAllah didoakan kepada anda semua. Tak kira di mana sahaja anda berada dalam keadaan sihat sejahtera. Dan Alhamdulillah anda semua sedang menyaksikan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Yang mana hari ini kita bawakan topik untuk dibincangkan, yang mana perbincangan kita, topik besar kita munakahat, dengan topik yang kita fokuskan hari ini, para penonton sekalian, salah pilih pasangan. Dan pastikan juga anda juga boleh menonton siaran hari ini secara high definition ataupun definisi tinggi di www.tonton.com.my. Dan saya Da'iyah Hadari sangat bertuah kerana dapat bertemankan anda, insya-Allah mudah-mudahan sehinggalah ke penghujung rancangannya. Dan saya mohon kepada anda semua untuk sebar luaskan rancangan kita hari ini untuk ramai lagi tonton, terutamanya di media sosial dan lain-lain, insya-Allah. Baiklah, para penonton sekalian, hari ini macam yang saya bagi tahu tadi, kita bawakan munakahat yang mana kita fokuskan kepada topik kita, iaitu salah pilih pasangan. Dan saya bukanlah insan yang layak untuk menceritakan dengan lebih lanjut. Kita bawakan ahli panel kita. Tapi sebelum tu, teman teman terasa nak berpantun lah tiba-tiba ya. Anak itik berlari-lari ke rumah Pak Din. Dari Ipoh datang kemari, itulah dia Ustaz Halim Din. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita? Alhamdulillah, sihat Ustaz. Kan, sedap pantun Ustaz pagi ni. Itulah pagi ni tiba-tiba rasa nak pantun Ustaz. Kena pula tu. Allahu Akbar. Baik Ustaz. Hari ni topik yang sangat seronok sebenarnya. Kalau kita tengok mana-mana ada walimah Ustaz ya. Hujung minggu pun penuh dengan jadual kahwin. Cumanya bila kita sebut tentang perkahwinan, pernikahan, ia melibatkan pasangan. Suami beristerikan wanita dan wanita bersuamikan lelaki. Kita cerita tentang salah pilih pasangan. Jadi saya yakin banyak yang Ustaz akan kongsikan, terutamanya bagaimana tips untuk memilih pasangan itu sendiri Ustaz ya. Cumanya para penonton sekalian, soalan amat dialu-alukan. Anda boleh saja tinggalkan soalan anda. Cumanya Ustaz, sebagai mukadimah, bagaimana yang dikatakan dalam Islam itu dituntut untuk kita berkenalan-kenalan, kemudian Allah menciptakan kita juga berpasang-pasangan. Indahnya Islam. Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Okey, terima kasih kepada Da'i Hadari dan tuan-tuan dan perempuan sidang penonton yang dirahmati lagi dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersua sekali lagi dalam rancangan Tanyalah Ustaz, membicarakan topik iaitu salah pilih pasangan. Baik, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pada mukadimah pagi ini saya nak menyebut ataupun nak membacakan satu potong ayat daripada Al-Quran surah Ar-Rum ayat yang ke-21 Ustaz. Untuk kita melihat bagaimana aturan Allah Subhanahu Wa Taala di atas zat kekuasaannya yang menciptakan manusia berpasang-pasangan. Ayat tersebut berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alakum mawaddatan wa rahmah. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa di antara tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah, maknanya kekuasaan Allah yang menjadikan alam ini, di antaranya kata Allah, kami menciptakan bagi kamu iaitu hidupnya ataupun diciptakan makhluk manusia ini azwaja, berpasang-pasangan. Azwaja maknanya ada isteri. Maknanya ada lelaki, ada perempuan. Dan bila mana ada lelaki dan ada perempuan, lalu di situ Allah menyebut litaskunu ilaiha. Lalu mereka berkahwin. Dan bila berkahwin akan mewujudkan suasana hidup ni yang disebut sebagai sakinah. Ketenangan Ustaz. Ya, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Ya. Kita bila mana Allah jadikan hidup ini ada pasang-pasangan, laki perempuan, maka rupanya daripada berpasang-pasangan tadi melalui satu proses pernikahan yang disebut sebagai perkahwinan, maka akan mewujudkan sakinah ataupun sukinah. Ya. Dan kemudian kata Allah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan kami, kata Allah, jadikan bila kamu berkahwin tadi,
dengan pernikahan yang sah, maka akan jadikan hati kamu, diri kamu adanya mawaddah wa rahmah. Cuma ulama tafsir dia menyebut mawaddah itu bahagia sebelum mendapat zuriat, diperincikan, dan bila mana rahmah itu bahagia selepas mereka mendapat zuriat. Jadi artinya kita lihat ada 3. Bila mana lelaki dan perempuan tadi diciptakan oleh Allah, maka berpasang-pasangan, mereka berkahwin, lalu adanya sakinah, adanya mawaddah, adanya rahmah. Ini maqasid, tujuan. Bila mana Allah jadikan manusia itu adanya lelaki dan perempuan. Dan bila mana proses perkahwinan ini sudah tentulah Ustaz, tuan-tuan dan sidang penonton sekalian. Itulah pagi ini kita harapkan ramai daripada kalangan syabab Ustaz Kita harapkan pemuda-pemudi ramai pagi ini menonton nak mengambil pengajaran ni. Sebab tajuk pagi ini memang menyentuh tentang manusia yang nak memilih pasangan. Kita kata jodoh. Maknanya mereka ni sebelum berkahwin, maka adanya suai kenal macam Ustaz sebut tadi lah. Kan? Ustaz pun dulu bila mana kahwin macam tu juga Ustaz lah. Akan berlakunya proses suai kenal. Ta'aruf itu katakan. Kita kata ta'aruf. Kalau sekiranya kita tak kenal, maka kata pepatah kita tak cinta. Jadi sebab itulah kita bila mana kita kenal, kita rasa di situnya ada hati. Cuma disebutkan tadi, apa pun pilihan ni daripada diri kita. Maknanya apa sahaja keputusan yang kita buat atas diri kita. Jangan kita kata ini sudah takdir, aku kena terimalah, elok tak elok. Kita rasa takdir itu nanti dulu. Yang tu kita semua faham. Dari sudut generalnya, umumnya kita tahu maknanya takdir ni, kita kata ini takdir yang Allah dah tentukan. Tapi sebelum kita nak mengatakan takdir, maka di situnya kita diberi suatu pilihan, khiyar kita kata. Sama ada kita nak ataupun tidak. Maknanya makanan dah ada di depan. Contoh, tuan-tuan dan sidang penonton sekalian, kita nak makan ataupun tidak, itu atas diri kita. Pilihan atas kita. Pilihan atas kita. Sebab circle, kita kata, bila kita memilih, memilih itu di dalam circle takdir. Makna kita memilih dalam takdir. Itu saya nak sebutkan. Kita memilih itu dalam takdir. Dan bila mana kita salah pilih, maka itu juga dikatakan takdir. Kalau kita kata betul dalam pemilihan kita, maka itu pun kita katakan takdir. Kerana itulah di dalam pencarian couple, pasangan yang disebut jodoh. Jodoh ni tak semestinya pada bab pernikahan. Kalau kita katakan tuan-tuan, jodoh ni macam juga orang main badminton, dia ada jodoh dia, pasangan dia, contoh bergu kan. Siapa yang dia nak pilih pasangan dia kan, yang sesuai, serasi. Sebab itu bila mana kita katakan pasangan hidup ni, lagi pula lah sidang penonton sekalian, kalau kita tersilap, nak kata tersalah, ada orang duk kata Ustaz, ada ke istilah kita tersilap pilih ataupun tersalah pilih calon tadi ataupun pasangan, ataupun kita kata terus direct kepada takdir. Di sini kita memegang suatu akidah yang kita ambil sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita bukan Qadariyah, kita bukan Jabariyah, kita bukan Mu'tazilah. Yang ada pandangan-pandangan yang menyeleweng. Yang mengatakan bahawa Allah yang berkuasa sepenuhnya. Kita ni ibarat macam debu yang terbang, angin yang menerbangkan. Kita ikut angin. Ada yang disebut Allah tidak berkait, maknanya apa pun berlaku atas kehendak manusia. Maknanya manusia buat A lah, B lah. Tapi bila pegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita kata Allah berkuasa, tetapi Allah memberi kuasa kepada kita juga untuk memilih ataupun kita nak mencari ataupun kita yang kena usaha. Maka akhirnya takdir tadi kita katakan dalam bulatan tadi, kita akhirnya ke situ. Akan tetapi dia punya sifat usaha itu tidak boleh tidak. Bila orang kata jodoh ni dia akan datang sendiri, kita tak perlu cari. Ini satu ungkapan yang bagi saya tak betul. Dalam Islam kita apa pun bukan soal jodoh aja. Soal rezeki kerja kita kena cari tuan-tuan sekalian. Mana boleh kita katakan rezeki secupak, macam mana nak jadi segantang? Tak boleh, sebab Islam meletakkan atas usaha. Sebab itu dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11 firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tak akan ubah nasib satu kaum sehinggalah dia yang mengubah. Artinya walaupun takdir di Lauh Mahfuz, betul kita yakin
Kan bila mana Allah Nabi sebut dalam hadis yu'maru bi arba'i bi katbin, kata Nabi SAW, Allah perintahkan malaikat ni yu'maru biar bi arba'i bi katbin, ada 4 kalimat yang kamu kena tulis wahai malaikat bila mana janin yang ada dalam perut ibu usianya 4 bulan. Jadi di antara disebut rizqihi. Ini dikatakan tulis akan rezekinya, termasuk rezeki jodoh. Ya. Memang betul. Allah tahu dah berapa tahun lagi kita akan kahwin dengan Fulanah binti Fulan umpama, ataupun Fulan bin Fulan kahwin dengan Fulanah binti Fulan. Siapa dia? Allah tahu dah. Maknanya dah ada dah orang, tapi kita tak tahu. Dan di situlah kita nampak usaha kita untuk mencari tadi pasangan yang sebaik mungkin, yang menenangkan. Kita kata qurratu a'yun. Doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina. Acap kali kita kata, after pray kita kata, lepas solat ustaz, inilah doa. Baik suami pun doa, baik isteri pun doa. Ya Allah, kurniakanlah anugerah pada aku, iaitu kalau isteri minta suami yang akan menjadi suami aku ni. Kalau kata suami pula bakal suami, minta calon isteri. Ya Allah, kau kurniakanlah calon isteri. Dan juga zuriat, anak-anak yang bagaimana? Qurratu a'yun. Anak-anak dan isteri. Isteri dan anak-anak ataupun suami, yang disebut itu sebagai penyejuk mata memandang. Di sini usaha kita jangan sekali-kali tersalah dan tersilap pilih, sebab garis panduan yang telah diaturkan oleh baginda Nabi SAW itu jelas. Saya nak mengambil dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi, tungkahu mar'atul arba'. Nikahilah kamu ke atas wanita itu dengan 4 perkara, kata Rasulullah. Yang bila pertama, sebut 4 perkara tu, kita bagi tahu kejap lagi. Ya, insya-Allah. Marah pula makcik pakcik di rumah tu, kenapa pula dipotong Ustaz nak khabar? Tak apa, sabar ya. InsyaAllah kita akan kembali lagi Ustaz. Ya. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, tidak kira di mana saja anda menonton ketika ini, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kami bawakan kepada anda satu topik yang sangat dekat dengan jiwa kita semua, iaitu kita fokuskan kepada munakahat, iaitu topik kita hari ini, salah pilih pasangan. Dan dikabarkan Ustaz penonton Tanyalah Ustaz ini juga ada yang menonton dari Jurong, Woodlands di Singapura, bahkan ada juga sahabat kita di Brunei. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dapat ilmu kita dapat kongsikan. Dan hari ini kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Halim Din. Baik Ustaz, nak sambung yang tadi tu, Rasulullah ada sebut ada 4 kriteria yang kita kena cari untuk memilih jodoh ni. Apa tu Ustaz? Baik. Bila Nabi sebut tadi, dikatakan tungkahu mar'atul arba'. Nikahilah wanita itu ke atas 4 perkara. Yang pertama, kata Rasulullah, 5 liha. Kamu cari juga wanita itu yang ada harta, yang ada duit. Yang keduanya disebut oleh jamaliha, maka cari juga yang ada kecantikan. Rupa paras kan. Orang nak cari yang comel hotel je Ustaz kan. Hari ini anak-anak muda dia tengok yang tu yang cepat tu, yang tu tengok hidungnya, yang tu memang saham tinggi sikit, saham tinggi Ustaz yang tu. Itu pun tak ada masalah. Islam kata cari yang tu juga, kata Rasulullah. Yang ketiga, wali hasabiha, kedudukan, keturunan. Yang Syed nak cari Syarifah, tak ada masalah. Yang Tengku nak cari Tengku, contoh gitulah. Baik, itu pun tidak menjadi masalah. Dan yang keempat disebut walidiniha, maka cari yang ada agama. Dan akhirnya Nabi kata apa dia? Fasbar bizatidin taribat siyadak. Kalau kamu cari yang ada agama, maka kamu akan beruntung. Di sini ulama membahaskan tidak semestinya satu orang tu yang kita kata agama tu nak cari siapa dia? Ustazah, umpama contoh. Ataupun nak cari ustaz kan. Yang ni nak cari ustaz. Yang ustaz nak cari ustazah. Tak semesti. Sebab dalam kitab Fatawa, Imam An-Nawawi rahimahullah meninggal tahun 676 Hijri menyebut sesungguhnya yang dikatakan lidiniha, yang ada agama itu adalah yang mempunyai akhlak. Itu yang disebut. Sebab itu saranan ulama-ulama daripada hadis Nabi yang disyarahkan itu,
Yang ada agama ni maknanya seseorang yang mempunyai akhlak. Kalau kata suami tadi, dia memilih calon bakal isteri dia, Ustaz. Tuan-tuan sidang penonton sekalian, anak-anak muda ni ramai ni di depan TV ni. Cari yang betul-betul kita nampak akhlak yang baik. Akhlak yang mulia. Yang mana akhlak itu sudah tentu tidak lari daripada orang kata apa dia, rada agama. Yang kita nak sebut rada agama. Maknanya dia tak lencong. Bila mana kita suruh semayang, ayuh. Maknanya dia pun taat. Bila kita kata tutup aurat yang, dia pun baik bang. Contoh kan. Bila mana suruh aja, suruhan agama ni, dia tahu. Sebab itu kita nampak orang yang menikah, orang yang kahwin dengan niat lillahi ta'ala, maka dia akan jadi ibadat. Tapi kalau dia nikah kerana apa? Kerana hawa, nafsu dan tidak cenderung kepada agama, maka kita takut. Ini yang kata tadi. Kemungkinan nanti dia akan jadi orang yang tersalah pilih. Allah. Sebab memanglah Ustaz, orang kata kahwin ni nikmat dia baru-baru ni biasalah. Seronok kan. Semua wangi. Ya, kentut wangi, ketiak semua. Kisah ceritalah. Segala-galanya elok. Molek belaka. Tapi bila dah sedikit demi sedikit melangkah ke depan, melangkah sebulan, setahun, di situ kita nampak true colour. Orang yang aku tak tahu nampak. Bila aku dah kahwin baru aku tahu true colour dia sebenar. Allah. Sebelum kahwin biasalah kan. Tengah seronok Ustaz. Tengah orang kata Allah dengan semua segala-gala manis, sedap wangi semua. Tapi bila dah setahun, 2 tahun, ni aku tak nak ni nampak. Aku suruh dia buat itu, buat ini, nampak. Lebih teruk Ustaz, ada pula yang cakap saya menyesal kahwin dengan dia. Itu. Sampai peringkat isteri boleh cakap menyesal. Walhal tadi tu yang kata bila kita salah memilih peringkat awal tadi. Kan itu dalam Islam disuruh kita ta'aruf tadi. Kita suai kenal. Dia ni daripada orang kata kalau keturunan, tak apalah, tak kisahlah kita kata Jawa ke, Banjar ke, Meneleng ke, tak kira kan, Mamur ke. Apa pun kita kenal tu biar kita kenal, bukan kita kata nak terlalu mendalam. Ada setengah orang kata, pasangan kata kita cinta selepas kahwin, cantik juga bunyi tu. Ada yang kata macam tu Ustaz. Kita sebenarnya seronok cinta selepas kahwin. Sekarang ni kita kenal sikit-sikit dulu, tapi mungkin ada di situnya, bukan kata bahaya, tapi kita khawatir, takut. Bila kita tak kenal betul-betul pasangan kita, rupanya dia menipu. Itulah. Scammer kan, tipu dari sudut kerja. Dah scammer masyarakat, isteri pun ditipu. Allah. Kan ada bila akad nikah, tengok-tengok cek tendang. Ini pun kita nampak jelas kan. Kita ingatkan betul, rupanya mulut ni sembang. Macam orang kata sembang kari lah. Macam tu lebih kurang. Duk bercakap macam-macam. Aku ada ni gudang ni, aku ada bisnes ni, aku tiba-tiba bagi cek hantaran, tengok cek kena tendang. Ini yang kita takut ni. Kalau dah mula macam tu, bila mana kita rasa macam mana jadi suami isteri. Okey Ustaz. Tadi Ustaz ada kongsikan yang mana dalam surah Ar-Rum Allah nyatakan 3 aspek yang perlu ada dan akan wujud apabila rumah tangga itu kerana Allah diwujudkan, iaitu sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Cumanya kita nak tahu kenapa 3 aspek ni penting dalam kehidupan suami isteri sehingga ada memberi kesan positif kepada agama dan perjuangannya Ustaz. Ya. Sebabnya kita katakan ini Allah yang menyebut di dalam Quran. Sesungguhnya dengan perkahwinan tadi akan wujud ketenangan, akan wujudnya kasih sayang, rahmah, kemudian mawaddah warahmah tadi. Sebab kerana kahwin tadi menjurus kepada cara agama. Bila kita kahwin bukan dengan cara agama, tak akan wujud tiga-tiga ni. Bila mana kita kahwin tadi ke arah agama, nampak kasih sayang kita ni betul-betul kasih sayang kerana Allah. Aku sayanglah suami aku ni. Aku sayang kerana apa? Kerana dia akhlaknya. Kemudian dia memberi manfaat kepada diri aku. Dia bangun tahajud, dia tak seorang. Dia kejutkan isteri. Di sini kita nampak. Kan? Itu yang katakan wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Mawaddah tu rasa seronok sebab kebersamaan hidup. Yang susah sama susah, senang sama senang. Bila apa pun kesusahan yang berlaku, si isteri dia rela. Tak apa bang, you don't worry, be happy. Kalau macam tu isteri, don't worry, be happy. I love you, I miss you. Tengok. Lain macam orang Perak hari ni. Itu. Nak cerita ni. Orang Perak sekali speaking jadi begitu kan. Dia jadi begitu. Jadi artinya, bila mana kita nampak tadi,
agama memang itulah. Sebab itu kita nampak Khadijah dengan Rasulullah. Kita petiklah satu peristiwa. Ketika mana turunnya Rasulullah daripada Gua Hira. Bila mana Nabi ketika itu dalam keadaan kita panggil ialah seram sejuk lah, kita kata. Bergetar. Dia takut bila mana waktu itu dipeluk oleh Jibril alaihissalam. Iqra ya Muhammad ma ana biqari, Iqra ya Muhammad. Bila turun daripada Gua Hira, apa yang berlaku? Khadijah sebagai isteri yang paling disayangi, memang paling disayangi. Bagaimana Khadijah layan suaminya? Khadijah tak terus dundam tanya, "Bang, kenapa ni? What happened to you?" Kan? Kemudian desak, "Bang, bagi tahu bang." Cekik pula gitu. Dah. Bukan itu cara Khadijah. Khadijah layan suami dia. Terus selimutkan suami. Ya, suami. betul. Allah. Selimut. Sebab Rasulullah kata, "Selimut ke aku." Ambil selimut. Lepas tu diam seketika. Sebab Khadijah tahu. Sebab suami dalam keadaan begitu, kita jangan push. Jangan soal siasat. Jangan integrate macam polis di di border dan sebagainya, kan. Tanya macam-macam. Datang ke sini apa tujuan, kemudian bawa duit berapa banyak duit. Yang ni bukan sifat sebagai seorang isteri. Kita ambil tadi yang kata Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid layan Rasulullah dengan psikologinya. Dia tahu. Dan kemudian bila dah reda keadaan, baru ditanya, "Bang, apa masalah yang sebenar ni?" Barulah Rasulullah pun mencerita, nampak. Di sudut inilah kita nampak tadi, bila perkahwinan ni, dia perlunya di antara kata ulama persefahaman, understanding. Kalau tak ada persefahaman antara suami isteri tadi, yang kita takut, peringkat awal hidup sebagai suami isteri yang tidak ada persefahaman, kita khawatir dia akan merebak, dia akan berjangkit. Hati pula jadi kerah. Kerana itu balik tadi Ustaz, bila katakan tadi oleh Rasulullah, kamu kahwin yang ada agama, maknanya akhlak yang mulia, dan dia senang nak taat pada Allah, maka kita kata kedua-duanya suami isteri tadi, contoh kita ambil lah, bila mereka solat berjamaah, bagaimana isteri di belakang, dan kita sebagai suami di depan. Sebelum ni kita tak kahwin, kita tak tahu. Bila kahwin, rasa seronok tak? Allah, sebelum ni aku tak pernah pun jadi imam solat. Bila aku kahwin ni, lalu imam senyap-senyap baca ya. Kita dengar je. Sekarang ni kita membaca. Kan? Lepas tu pula habis daripada solat, isteri pun puji, "Bang, Fatihah abang ni macam Sudais." Imam Sudais terus. Terkejut isteri ni. Kan? Tak keseronok. Allah, sejuk hati isteri ni bila dapat suami yang boleh membimbing dan memimpin. Ini yang kita kata tadi. Di sini ciri seorang suami, kepimpinan melalui tauladan. Katakanlah dapat pula zuriat pula jadi makmum di belakang dengan kita punya pasangan. Dan bukan seorang, 2, 3, 4, 5 umpamanya. Kan rasa seronok bagaimana satu orang leader, kita kata, "Imam aku ni bukan aku nak hanya di dunia, tapi aku nak sampai fil akhirah, here and after, dunia dan di akhirat." Ini yang kita, manisnya rumah tangga begitu Ustaz. Yang itulah. Baik Ustaz, Ruby di Facebook beliau bertanyakan, macam mana Ustaz nak cari pasangan yang mana sikap atau akhlaknya seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapa yang harus dipersalahkan? Amboi, ni ayat drama ni. Siapa yang harus dipersalahkan andai terjadi sesuatu dalam rumah tangga tersebut dalam tersalah memilih pasangan? Nak salah suami ke, salah isteri ke? Takkan nak salah anak pula. Silakan Ustaz. Baik. Masih pada yang bertanya, Puan Ruby Abu Bakar Ruby. Kalau kita nak sebut tentang akhlak Nabi, kita tak boleh sama dengan akhlak Nabi. Jauh lah. Langit dengan bumi lagi jauh. Kalau nak sebut, nak cerita kan, dengan sahabat pun kita tak boleh sama. Nak sama tu tidak. Tapi kita boleh mengikuti. Maksud dia, apa yang disebut oleh Allah tu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Nabi ada suri tauladan. Jadi disuruh kita ittiba'i sunnah. Makna kita mengikut sunnah Rasulullah SAW dari segenap segi. Apa pun, baik Nabi ketika belum kahwin, kemudian Nabi setelah mana Nabi kahwin, baik bila Nabi menjadi seorang pemimpin, baik Nabi sebagai komando tentera, dan banyak lagi lah yang kalau kita nak ikut sunnah Rasulullah SAW. Maka di antara disebutkan tadi, kita nak cari akhlak yang bagaimana. Di antara ulama menggariskan, orang yang kita nak cari sebagai pasangan, kalau mungkin tadi Puan Ruby ataupun adik Ruby ke, mungkin nak cari pasangan suami, kita katakan yang pertama di antaranya, yang ada agama tadi, hendaklah yang bakal suami itu, dia ni orang yang solat. Yang ni tak boleh tidak. Itu terasnya, tak boleh tidak. Ustaz, ini terasnya, asasnya, dan prinsipalnya begitu. Kalau sekiranya bakal suami ni
kita kenal tapi kita tengok dia ni, aku dah test dah. Bila katalah contoh mereka buat blind date ke ataupun mereka pergi mana-mana nak tengok bakal suami aku ni, dia peringatkan pada aku waktu semayang ke tidak, umpama contoh. Kalau kata yang dah semayang, apa dia dah masuk waktu zuhur umpamanya, jom kita pergi masjid, contohlah kan. Kalau itu dia antara kita dengar daripada mulut dia, first impression, kita dengar dia ni, orang yang macam ni, hati tu kita mula-mula sekali kita rasa dah Allah sejuk dah sebab dia suruh aku semayang sekali. Maknanya diperingatkan. Yang ni yang kata akhlak yang Nabi nak ni, bakal suami yang macam ni. Yang tu. Kemudian kita ambil yang kedua, ya. Bagaimana pula kata ulama? Kita nak macam akhlak Rasulullah ataupun yang Nabi. Maknanya yang kedua ni ialah tengok adakah dia ni satu orang yang kedekut ataupun tidak. Kan? Dalam musafir pun kita kata tengok macam mana. Kalau pergi dengan dia, kemudian yang pertama kita belanja, yang kedua kita belanja, yang ketiga tengok kan kita ke ataupun dia yang belanja. Kalau dia maknanya ada harapan cerah lah kan. Tapi kalau kita je, contoh bakal suami langsung tak fikir ke kok lah nak belanja ke itunya apa semua, contoh. Kalau ini tak ada pada dia, kita khawatir, takut. Besok ekonomi keluarga bagaimana? Adakah dia boleh berkorban dengan apa? Contoh nafkah. Itu penting. Sebab nafkah untuk isteri, nafkah nanti untuk anak-anak. Kalau sekiranya diabaikan, terabai, bagaimana kelangsungan hidup sebagai suami isteri? Yang ni pun payah. Banyak juga kes yang berlaku bagaimana isteri pula yang terpaksa berkorban untuk mencari duit, untuk membayar komitmen. Suaminya pula tak guna, Ustaz. Betul. Dimarah pula, dibantai pula isteri itu. Allahu akbar. Suami kata, ini apa dia? House husband. Bukan housewife. Dia pula istihar. Dia pula bukan suri rumah. Nak panggil apa ke? Kalau lelaki kan. Ini nak ceritanya sampai macam. So itu antaranya. Kemudian ketiga untuk akhirnya Ustaz. Bila mana kita lihat akhlak yang Nabi anjurkan bakal si suami ni, maka dia ada bertanggungjawab. Bertanggungjawab tentang kita, sakit demam kita, bertanggungjawab tentang susah kita. Dan ialah kadang-kadang kita ni orang perempuan, biasalah dia ada satu tekanan, kemudian satu emosi. Kadang-kadang duduk saja pun menangis orang perempuan. Betul. Lepas tu itu satu. Lepas tu merajuk. Allahu akbar. Itu dia juga dah. Jadi suami itu kena bertanggungjawab dan cerdik memimpin. Bagaimana nak counter balik. Begitu Ustaz. InsyaAllah. Baik Ustaz. Kejap lagi kita nak cerita tentang dipersalahkan dan juga mempersalahkan. Boleh Ustaz kejap lagi? Ya, boleh insyaAllah. Tunggu selepas ini Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kami bawakan kepada anda setiap hari topik yang berbeza dan juga kita tampilkan juga ahli panel yang berbeza latar belakang. Namun tujuannya tetap sama, iaitu kita nak bawakan kefahaman, pencerahan dan jawapan segala persoalan. Dan hari ini, Alhamdulillah kita bicarakan tentang topik kita iaitu munakahat. Kita fokuskan kepada salah pilih pasangan. Jadi tak kira lah yang mana menonton ketika ini dari Lambor kanan, Lambor kiri, Bota, Gopeng, Tanjung Malim, semua kena tengoklah sampai habis. Dan kita bersama dengan Ustaz Halim Din. Baik Ustaz, kita nak bawakan juga soalan daripada Hana Wancik. Tadi alang-alang Ustaz cerita pasal situasi juga suami yang wujud ataupun pasangan isteri pun ada juga ni Ustaz. Hana Wancik katanya, bagaimana kalau tersalah pilih pasangan hidup, kita harapkan syurga dalam rumah tangga tetapi terasa seperti neraka kerana sikap degil, keras kepala dan pemalas serta ego. Macam meluah perasaan je Hana Wancik ni. Apakah jalan keluar dalam masalah ni Ustaz? Baik, terima kasih yang bertanya. Kita lihat selalu orang duk sebut baiti jannati, rumahku syurgaku. Tapi bila soalan ni timbul, seolah jadi macam disebut tadi lah, baiti baiti nari umpamanya kan. Rumahku jadi nerakaku pula. Baik, kalau kita lihat statistik daripada Jabatan Kehakiman Syariah di dalam negara kita,
Setiap tahun kadar perceraian berlaku lebih daripada 40,000. Allahu Akbar. Bayangkan 40, setahun 1 year 40,000 pasangan bercerai setiap tahun. Kalau turun pun dia reduce sikit je, kemudian naik, tapi tak kurang 40,000 beberapa tahun lah. Nampak rekod dia begitu. Dan ini membimbangkan. Kenapa ini berlaku? Di antara disebut tadi faktor. Kenapa? Bila kita lihat sikap, bila sikap tadi, baik suami, baik isteri, tapi kita kata ialah perempuan ni dicipta daripada tulang rusuk Ustaz. Dan tulang rusuk lelaki dia lembut. Kita tak nafikan. Memang itu sebab saya kata tadi, bila perempuan ni, isteri ni merajuk tu normal, fitrah. Dan memang itu dia punya sikap dia begitu. Sifat dia begitu, fitrah dia begitu. Dan kita sebagai suami ni, yalah, kita mungkin kalau tak sampai ke situ pun, tapi kita orang kata on the way ke situ kan. Kita sedang berusaha untuk memahami sikap seorang isteri yang kita dambakan, iaitu isteri yang solehah. Kalau dikatakan sebagai ibu yang misali. Betul. Walau bagaimanapun proses ini tetap berlaku. Kita tak boleh kata stop satu ketika kita dah kahwin 10 tahun. Maknanya kalau tak boleh juga 10 tahun ni kita cerai. Yang tu kita tak boleh tetapkan, Ustaz. Sebab benda ni perlu berusaha dan terus diusahakan. Sehingga berlakunya orang kata pertemuan yang baik. Maknanya ada keserasian. Kita bagi masa lagi. Kadang-kadang juga isteri yang kadang-kadang tak faham dengan masalah suami, umpama contoh. Itulah kan? Suami pergi ceramah pun kena marah. Yang tu juga, abang, tak ada masa lah I dengan you ni. I pun rasa entahlah. I tengok kawan-kawan I. Nampak? Bila dia kata, I tengok kawan-kawan I. Kawan-kawan you siapa dia? Ustaz ke? Tak. Siapa dia? Cikgu juga. Contohlah. Cikgu dengan cikgu umpama kan. Cikgu dengan cikgu kan. Tapi bila kata, dengan ustaz. Cuba tengok ustaz-ustaz lain. Ada kawan I dengan ustaz juga. Tapi tengok okey dia. Tengok pula ustaz tu macam mana. Ustaz tu kerja di pejabat je. Ustaz pejabat. Dia pejabat, ustaz pejabat kan. Tapi kalau ustaz yang berdakwah ni, kadang-kadang sehari sampai 7 tempat Ustaz. Kadang-kadang sehari sampai 5-6 tempat. Ipoh kau Kuala Lumpur pula. Yang tu biasalah. Yang tu. Kalau kita, itulah kata tadi, kalau isteri ni tak faham, nanti dia kata suami nampak, dia kira dia je. Sebab itu juga bila kita fikir Ustaz, macam kita lah sebagai sebagai da'i pendakwah ni. Memang realitinya, bila kita tengok pengalaman experience dia pendakwah-pendakwah yang senior, mereka pun ada nasihat kita juga. Dan perlunya kita fokus masa, bagi masa dengan family. Kena ada masa dengan family. Maksudnya sesibuk macam mana pun seorang ketua keluarga, kena ada masa juga. Kena ada masa. Keluarganya. Bukan kata pada ustaz je. Makna tak kira engineer ke, CEO. Sebab kalau ikutkan kadar perceraian CEO, jawatan CEO ni lebih tinggi Ustaz. Tiap-tiap tahun ada yang sampai peringkat 60% yang kadar perceraian banyak pada CEO. Sebab masa dia dengan kerja dia, alam kerja. Sampai realiti keluarga habis. Saya tertarik dengan apa yang dinyatakan oleh Hana Wacik. Kalau kita boleh lihat selain daripada keras kepala, degil, ego. Adakah suami boleh ditegur oleh isteri sebenarnya Ustaz? Bagi kita sebagai Muslim, sebenarnya isteri itu ada hak terhadap kita. Maksud dia nak tegur, dia nak advise. Itu satu rahmat bagi kita. Sebab kenapa? Kerana dia bukan sebagai pemimpin di rumah ketika mana kita tiada, tetapi dia juga menjadi ketua keluarga dan juga menasihatkan suami kalau suami itu dalam keadaan melakukan perkara yang bertentangan dengan syariat. Umpamanya duk bergaya bang dengan siapa tu, nampak lain macam, romantik sakan, contoh kata isteri kan. Punya betul suami dah ada, umpama contohlah. Jadi penyondol macam-macam hari ni istilah. Kan itu benda ni bila kita Ustaz tengok isteri dia akan jadi emo sebab segala-galanya kadang-kadang dia, anak dia, bahkan kadang-kadang duit semua dia, hasil kerja dia, suami habis. Kan itu bila mana silap sikit suami ni, isteri dia akan jadi emosi lain sikit. Kan itu keluarga akhirnya tak bahagia. Jadi sifat dendam tu ada, dan cuma bertahan. Akhirnya endingnya tadi bila mana si suami tadi langsung tak mau mendengar
apa yang dinasihatkan oleh isteri. Ini berlaku perbalahan yang orang kata yang besar dan berpanjangan, disebut syiqaq. Maka ini yang kita takut khawatir akhirnya berlaku divorce ataupun perceraian. Saya ada rapat dengan salah seorang sahabat saya, Ustaz, di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Beliau ada kongsikan antara kes yang menyebabkan isteri ataupun suami itu redha. Dia kata apa, Ustaz? Ini tanggapan yang kita nak tanyakan kepada Ustaz, betul atau tidak? Apabila isteri atau suami itu melakukan perkara maksiat, sebagai contoh secara terang-terangan curang ataupun ada maksiat yang dilakukan, yang menjadi mangsa suami atau isteri ini, dia kata apa, Ustaz? Dia menganggap, tak apalah Ustaz, ini mungkin balasan Allah kepada saya kerana saya teruk, saya dapatlah pasangan macam ni. Betul ke tanggapan macam tu, Ustaz? Baik, kalau kita nak sebut tentang pasangan yang kita pilih tadi, ialah memang di dalam ayat Al-Quran, kalau saya nak sebut di sini, di dalam surah apa yang disebut dalam surah An-Nur, ayat yang ke-26, firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-khabithu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibat lit-tayyibin wat-tayyibun lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Maksud dia, lazimnya kata Allah, perempuan-perempuan yang jahat adalah untuk lelaki yang jahat, dan lelaki yang jahat untuk perempuan yang jahat, dan sebaliknya, perempuan-perempuan yang baik untuk lelaki yang baik, dan lelaki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Mereka yang baik itu adalah yang bersih dari tuduhan buruk yang dikatakan oleh orang-orang yang jahat. Mereka yang baik itu akan beroleh pengampunan daripada Allah di atas pengurniaan yang mulia. Kalau kita ambil di situ kenyataan daripada Allah ni, maknanya lelaki yang baik untuk perempuan yang baik, yang jahat untuk yang jahat tadi. Dia bukanlah satu benda yang kita kata tak berubah. Kita boleh katakan dulu ya betul, zaman jahiliah. Maknanya dari sudut ilmunya, tak ada ilmu agama lah kita kata. Semayang tidak, kemudian tutup aurat tidak. Tapi apa kalau ketika mana seorang wanita ini sudah bertaubat umpama, dia sudah berhijrah, dia sudah pakai tudung, semayang dan suka apa dia dengan apa dia program ilmu umpama contoh, di mana saja masjid surau, maka dia hadir. Maka kita kata tak bolehlah dia perempuan yang jahat. Tak boleh. Jahat, sebab dia sudah berubah. Betul. Sebab manusia begitu, bermula daripada yang tak elok, maka mereka boleh berubah. Bila mana dah berubah, jadi kalau katakanlah si suami ni pula dulu macam mana, Allah tak semayang gitu gini, kaki arak, tiba-tiba berubah taubat dia dengan taubat nasuha. Boleh tak kita ambil alih balik tadi, maknanya perempuan yang baik untuk lelaki baik? Maka kita kata jawapan dia boleh. Jadi artinya kalau sekiranya tadi perempuan itu merasakan bahawa dulu ni dia nakai, jahat, tak tutup aurat, sosial dan sebagainya, jadi mungkin kot kafarah Allah nak bagi, aku dapat suami yang macam ni, maka bersesuaian dengan ayat yang disebut oleh Allah. Oh, dulu aku jahat, maka aku dapat lelaki yang jahat. Dah. Kita bukan katakan, macam tu ya. Ya, bukan kita kata macam tu. Sebab takdir Allah, qada dan qadar itu boleh berubah. Dengan apa? Dengan doa, kemudian dengan usaha. Doa, usaha. Kita boleh berubah. Macam juga orang-orang dulu kata dah rezeki secupak, takkan nak jadi segantang. Tak betul itu. Orang tu boleh usaha untuk keluar daripada kefakiran. Boleh. Kan, saya kerja di lembaga zakat dulu. Daripada dulu dia penerima duit zakat, Ustaz, tuan-tuan sekalian. Datang pejabat zakat, Ustaz, kali ini bukan saya datang untuk minta zakat, tapi saya datang ni nak menunaikan zakat. Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahawa boleh tak si miskin berubah jadi orang yang bukan kata kaya sangat pun, tapi mampu nak menunaikan zakat. Begitu juga kalau kita kata dulu aku jahiliah, dulu aku perangai tak elok, tapi bila dah berubah hijrah, maka dia mula mengenali agama sedikit demi sedikit, dan dipimpin pula mungkin oleh suami yang baik. Jadi suami tadi tengok isteri aku ni, alhamdulillah, perubahan tu ada sedikit demi sedikit, cuma aku nak asah lagi. Ini tugas sebagai seorang suami. Dan si isteri tadi kena terima, dan kita rasa syukur kerana apa? Together, dua-dua ada ke arah tadi yang disebut kita awal tadi, bicaranya tentang agama. Maka kedua-dua mengajak untuk apa? Untuk ke syurga. Sebab itu orang lagi tambah doa. Kami doakan tuan, kami doakan puan, mudah-mudahan tuan pasangan tuan ni til jannah, sehingga ke syurga.
Kami doakan sehingga bukan takat anak cucu. Setengah orang doa sampai ke anak cucu kan. Tak, sebenarnya bukan sampai ke anak cucu. Kita nak orang doa tu sampai ke syurga. Sampai ke syurga. Kita ni pasangan suami isteri yang kata soleh dan solehah. Sebab itu kita katakan bahawasanya ya, dalam usia perkahwinan yang walaupun 10 tahun sebenarnya belum kita katakan cukup matang lagi. Ada kaunselor, ada motivator menyebut ya, sesungguhnya 15 tahun perkahwinan ni, usia perkahwinan 15 tahun ni baru kenal mengenali di antara satu sama lain. Sebab itu kita fikir balik macam mana Rasulullah dengan Khadijah, sampai pengorbanan Khadijah tu bukan setakat diri dia. Harta habis. Betul. Sehingga Khadijah kata, kalau boleh nanti ya Rasulullah, engkau dah tak ada duit, abang dah tak ada duit nak berjuang dengan dakwah ni, abang ambillah tulang belulang saya dalam kubur ni, kalau laku tulang belulang izam wahia ramim, tulang yang dah hancur lulur ni, kalau boleh laku dijual, jual, duit tu guna untuk kerja dakwah. Begitu pengorbanan, sacrifice seorang isteri pada suami. Sebab apa dia? Cintanya kepada Rasulullah, cintanya kepada suami itu, cintanya kepada Allah. Kerana itu Nabi menyebut, ingat bahawasanya syurga di bawah tapak kaki suami. Redha Allah bergantung kepada redha suami. Kalau kata ibu dengan anak, maka redha Allah kepada si anak tadi, maka tengok kepada redha ibu kepada anak. Kalau ibunya tak redha, maka Allah tak redha juga pada anak. Allah. Begitu juga suami tadi. Kerana itulah dalam menelusuri perkahwinan kita yang berasaskan kepada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tak boleh ambil jalan yang lain daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gaya hidup, kemudian komunikasi, kemudian apa juga rencah. Kalau kita ambil dalam perkahwinan tadi, ambillah resepi rencahnya daripada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan ummahatul mukminin. Ada satu lagi kes Ustaz, yang ini ada masalah juga ni, berkait dia juga apabila bergaduh libatkan keluarga si pasangan. Tak apa, kejap je lagi soalannya Ustaz ya. Tak tahu soalan dan juga jawapannya. Tunggu selepas ini, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali kita bicarakan tentang topik besar kita iaitu munakahat. Kita bawakan fokus kita kepada satu topik yang mana sangat dekat iaitu salah pilih pasangan. Sebab kita hari-hari para penonton sekalian, kalau kita tengok dekat laman sosial kan, ada yang kata tersalah pilih pasangan lah, itulah inilah. Kalau tengok drama pun kadang-kadang salah pilih pasangan itu dibuat tajuknya ya. Jadi adakah betul? Kita bicarakan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Halim Din. Baik Ustaz. Ya. Kadang-kadang tu ada juga wujud satu kes, bukan satu kes, banyak kes ni, tapi satu dia punya keadaan kunci dia apa dia, bila berkahwin okey, tapi bila dah nampak keburukan pasangan macam Ustaz sebutlah, bila dah nampak the true colours, bak kata orang Tulu Intan, bila nampak dia punya sifat sebenar tu, menyebabkan dia salahkan pula keluarga. Kamu ni tak, yang salah kamu ni ialah mak ayah kamu tak reti didik kamu dulu. Sampai mak ayah dia salahkan. Adakah ia juga dikatakan sebagai salah pilih pasangan Ustaz? Baik, kita lihat dalam situasi begini ya, maknanya perkahwinan ni walaupun antara lelaki dan perempuan, maknanya si anak ni dengan si anak tu, ya, perempuan dengan lelaki. Sebenarnya bila perkahwinan ni dia melibatkan keluarga. Maksudnya kita berkahwin bukan dengan individu saja, tapi dengan keluarga pasangan. Kalau kita suami, maka kita kena kahwin bukan setakat kita punya pasangan isteri, tapi dengan keluarga. Maknanya apa baik buruk keluarga kita kena terima. Yang memberi restu pun wali. Ya, betul. Kan? Begitu juga isteri tadi. Bila dia kahwin dengan suami tadi, maknanya dia kena kahwin bersama dengan keluarga. Tak kiralah maknanya kalau dia duda ataupun janda sekalipun, kedua-duanya. Dia ada anak yang suami dulu umpamanya, ataupun dia ada anak dengan isteri dulu umpamanya. So itu pun dikira sebagai walaupun anak tiri umpamanya. Dan balik tadi fokus. Bila mana kita nak menyalahkan, contoh tadi, ni mak kamu tak ajar kamu, mak kamu tak bimbing kamu, mak kamu tak nasihat kamu, gini-gini. Duk salah pada keluarga. Ni ikut perangai ayah kamu. Ni ikut perangai ni kan. Ayah kamu ni polis garang.
Punya contohlah kan. Ni macam ni. Bapak pula kamu komando pula. Kamu buat macam aku ni, macam ni pula kan. Contoh gitulah. Jadi dia berkait dengan keturunan, dia berkait dengan background keluarga gitu. Ini akan menjadi barah. Ini akhirnya nanti dia akan jadi syiqaq. Timbul dendam. Perbalahan berterusan. Syiqaq tadi, kemudian dendam, kemudian dia tak habis-habis duk perang mulut. Jadi ini yang kita takut, khawatir. Sebab itu jalan baiknya ibu dan bapa ni dia jadi orang tengah. Itu yang penting. Interpersonal lah kita kata. Di antara orang yang menjadi perantaraan. Kalau kata anak di sendiri pun, kalau benda tu tak betul, kita kata kena tak betul, kena tegur. Maknanya tak boleh kata, anak aku, mana boleh, ini belah dia ni, dah tuduh-menuduh pula belah dia. Kemudian yang ni pula, anak kamulah, kan? Langsung kamu tak nak tegur, nasihat. Jadi ini tak selesai masalah. Yang kita nak cari bagaimana solusi dia. How to overcome that problem? Bagaimana kita nak menyelesaikan masalah yang ni? Okey, masalah ni apa dia? Masalah kewangan. Jadi kita kena selesai dengan cara apa dia? Kewangan. Bagi nasihat gini-gini apa semua. Okey, masalah apa lagi? Masalah kita kata masalah jenis keluar rumah. Susah nak duduk dalam rumah, kan? Dia duduk enjoy dengan kawan. Dia boleh lepak dengan kawan. Asyik shopping je ya. Shopping, berapa jam. Kemudian apa dia, kita kata apa, karaoke pula lagi. Yang ni lagi haru lah Ustaz. Kemudian duduk sembang macam-macam pasal politik tak habis-habis lagi ni. Kan? Pompong sampai 3 pagi. Sampai anak isteri tak diberi layanan yang baik. Ini masalah. Kan itu kedua-duanya kena bersemuka. Maknanya duduk di tengah-tengah pun sebenarnya masalah. Mak bapak tadi berperanan. Supaya mereka ni kita damaikan. Islah. Bukan kita porak-perandakan lagi. Kadang-kadang setengah mak pula duk cucuk jarum lagi. Itulah. Janganlah minta cerai lah. Minta cerai. Aku dah kata dah jangan kahwin dengan dia. Kau tersalah pilih. Sudah di situ nampak. Kau tersalah pilih nampak. Padahal dulu siapa yang agree? Siapa yang setuju? Bukan ke mak juga yang setuju? Kan? Mak kata, masa tu bagus, menantu aku ni nak itu dapat, nak ni dapat pun semua. Sekarang, contoh, dah menyalahkan. Kau tersalah pilih. Ada sampai tuduhnya, ini bukan menantu, ni hantu. Lagi teruk. Sampai ada tuduh. Menantu jadi ghost. Allah, apa hal kita kata sampai yang ni kita kata tak baik. Tu je penyelesaiannya macam tu. Ataupun yalah, kalau kita rasa mak bapak pun tak boleh nak selesai, kita jumpa pakar kaunselor, kita jumpa kaunselor, minta nasihat. Bagaimana kan? Isteri suami dengan isteri dengan suami. Pejabat agama pun ada, yang swasta pun ada. Boleh siapa-siapa yang kita rasa. Untuk apa? Untuk mendamaikan. Supaya tadi mak bapak, kalau bolehlah mak bapak sendiri jangan orang kata apa dia, mengeruhkan lagi keadaan. Kalau boleh kita nak menjernihkan lagi keadaan. Bagi masa, bagi tempoh. Sebab kita tahu bahawa kita sebagai suami isteri, aku dengan suami aku dulu, makna Pok Hang. Contohlah orang Kedah kata, aku dengan Pok Hang. Macam mana? Macam tu juga. Biasalah kejap macam tu, kejap baik, kejap tak elok, kejap elok, kejap. Tapi dalam masa yang sama mereka perbaiki. Macam tu juga dengan anak dan menantu. Kita boleh usaha sampai mereka balik berdamai. Dari awal tadi sehinggalah sekarang, apa yang saya nampak secara ialah perbincangan kita ni, adakah ia melibatkan kata kunci utamanya iaitu pasangan yang nak mendirikan rumah tangga perlu menguasai ilmu rumah tangga, Ustaz? Ya, itu sudah tentu. Sebab itu hari ini kalau kita kata kursus perkahwinan, ada yang sehari, ada yang 2 hari. Tapi dulu ada tidur, dulu sekarang tak tidur. Berapa jam sangat. Sijil sijil kursus perkahwinan itu sebagai syarat untuk mereka melangsungkan perkahwinan. Sebenarnya itu sekadar kita nak mendapat sijil untuk untuk menjalankan urusan pernikahan. Sebenarnya ilmu munakahat ni, fiqh munakahat ni terlalu besar. Kita kata perlu diambil tahu ni bukan sekadar kita tahu apa dia. Talak ni cerai. Kemudian apa dia lagi? Kita kata nusyuz. Itu istilah-istilah. Banyak lagi, zihar, li'an, kemudian apa nama lagi dengan berbagai-bagai lagi istilah yang ada dalam fiqh munakahat. Dan perlunya kita menguasai. Boleh, memang saya setuju sangat. Bila hari ini pasangan-pasangan yang nak berkahwin, mereka tandus, mereka tidak mendalami ilmu agama yang sebenar. Teruslah kita kata apa? Fardu ain. Sampai tak tahu macam mana nak mandi hadas. Bayangkan, bila berjunub, macam mana nak mandi hadas? Akhirnya mandi biasa. Berapa tahun dah? 10 tahun. Tak ada niat yang kata dia nawaitu rafa'al hadathi akbari lillahi ta'ala. Maka bila ini tak berlaku,
bagaimana hidup? Maka sudah tentu hidup berpasangan yang tidak ada barakah. Sebab keberkatan itu hasil datang daripada Allah redha. Sebab bila kita taat pada Allah, bila kita kahwin semata-mata nafsu umpama tadi. Allah. Kenapa syahwat? Kenapa kita kata dia ni lawa? Itu yang kata tadi. Salah pilih itu kenapa? Kerana dia memilih kerana perempuan ini dengan syahwatnya, dengan nafsunya. Kalau dalam proses dia sebagai suami isteri, dia menasihati isteri dia, dalam masa yang sama tak apa. Dia bersubuh, dia bersama dengan isteri dia, nikmat. Tapi dalam masa yang sama ajar bagaimana mandi hadas yang betul caranya. Kemudian ajak isteri tadi solat berjamaah. Kemudian mana yang dia tak tahu, okey, yang tanya bang ilmu fardu ain. Nak tanya-tanya, sekarang tanya apa dia? Bab taharah, bab wuduknya, bagaimana apa dia pakaian gitu gini. Kalau ini berlaku, kita rasa inilah suatu yang disebut tadi Ustaz, ada sakinah, adanya mawaddah, adanya rahmah. Tapi kalau tidak wujud, ya, apa yang disebutkan tadi, environment, suasana hidup sebagai suami isteri dengan agama, maka lambat laun. Jadi adakah Ustaz setuju pasangan yang walaupun telah lama bernikah, telah lama berkahwin, kelangsungan untuk menuntut ilmu itu perlu diteruskan dalam rumah tangga? Ya, sudah tentu. Sebab kita kata menuntut ilmu walaupun bukan hadis yang sahih, utlabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, kata Rasulullah. Tuntut ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat. Artinya bukan kata ilmu untuk kita semayang je, tetapi ilmu perkahwinan. Petah lagi kita yang dah berusia ni lagi lah pula kita ada experience, kemudian kita kena orang kata banyak bertoleransi. Sebagaimana Nabi dengan Khadijah, bila mana Aisyah cemburu, walhal Khadijah sudah wafat, tapi cemburunya Aisyah, Nabi, cara Nabi yang kita kata psikologi Nabi, Masya Allah, hebat. Nabi ni mengalah macam seolah begitu. Kan bila mana Khadijah, apa dia Aisyah kata, Khadijah ni perempuan dah tua abang, kenapa abang selalu sebut nama Khadijah? Kak Jah satu. Kemudian bila mana abang kata bila masak jangan lupa lebihkan sikit masakan sebab nak bagi pada anak Khadijah, kenapa abang sebut nama Khadijah tak habis-habis? Nabi kata Khadijah itu isteri aku, dia waktu susah maka pada aku waktu susah maka dia yang tolong aku. Dialah wanita pertama yang masuk Islam, sebab itu lebihnya pada Khadijah. Abang kenapa duk sebut nama Sofiyah binti Huyai? Bukankah dia anak Yahudi? Nabi kata betul, dia anak Yahudi, tapi dia anak Bani Israel, dia anak Nabi. Nabi punya jawapan tu tidak mengguris scratch hati Aisyah. Itu cara Nabi. Dalam masa yang sama tengok bagaimana Nabi pula bergaul dengan Aisyah. Nabi ajak Aisyah, jom kita berlawan lari. Sabaqa wa sabaqat. Kadang-kadang kata Nabi, Aisyah menang, kadang-kadang aku menang. Bukan aku tak boleh menang selalu orang lelaki, tapi saja nak seronok-seronok bergaul. Ini cara yang katakan suatu proses kemurnian, kita kata satu keharmonian untuk apa hidup berkeluarga. Bukan hanya untuk dunia, tapi implikasi yang kita nak sama-sama together til jannah yang kita tadi. Itu yang kita nak tengok kan, bagaimana Rasulullah SAW dengan Aisyah begitu hebat, begitu indah. Kalau berlari kadang-kadang Aisyah menang, tapi kadang-kadang Rasulullah menang kan. Itu yang seronok tu. Tapi itulah para betul sekalian ya. Kalau kita ada selisih faham dengan isteri, jarang suami menang. Okey, baik Ustaz, kita akan tutup dulu di TV3 dan sambungannya selepas ini di TV9. InsyaAllah banyak lagi kita akan bincangkan. Terus bersama dengan kami, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, dari utara ke selatan, timur ke barat, semuanya memilih untuk setia bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dan dari dulu sampai sekarang, fokus kami iaitu untuk sebarkan kebaikan melalui topik-topik yang sangat istimewa dan dekat di hati kita. Macam hari ini, kita bawakan topik iaitu munakahat, salah pilih pasangan, bersama dengan yang berbahagia, Ustaz Halim Din. Baik Ustaz, kalau ikutkan bola sepak ni dah separuh masa kedua dah ni Ustaz. Tapi tak apa, kita teruskan sampai ke penghujung Ustaz ya. Pengadil tak saya lagi. Baik Ustaz, ada satu soalan daripada Siti Norbayah yang mungkin kita boleh bawakan untuk perbincangan kita. Beliau mulakan dengan satu ni, sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Amboi, teringat pula Allahyarham Tan Sri P. Ramlee punya lagu. Kata beliau, adakah seseorang itu harus bersikap positif
jika pasangan yang telah dikahwini itu tidak seperti pasangan yang diinginkan. Oh, teringin ustaz, tak dapat baru nak start katanya. Dengan berfikir bahawa itu adalah jodoh yang telah ditentukan dan ia adalah peluang pengampunan yang diangkat darjatnya oleh Allah. Dia kena redha ustaz. Jika ujian berumah tangga itu dapat dihadapi dengan penuh keimanan, kesabaran dan ada pula niat berusaha untuk memulihkan kembali kesuraman dalam hidup rumah tangganya. Macam mana ustaz? Yang minta tak dapat, tiba-tiba yang itu dapat, redha, adakah itu sumber untuk pengampunan? Ya, kalau kita fikirkan memanglah ada satu perkara yang kita kena ingat bahawa dalam perkahwinan ni ujian. Ujian ni macam-macam bentuk ujian. Ujian dugaan. Kadang kita rasa macam ujian ni berat sangat. So tak ada pilihan, kena bercerai juga umpamanya. Perbalahan berterusan, pergaduhan berterusan dan seolah macam tak ada orang yang dapat nak membantu meleraikan kekusutan apa dia dalam hal masalah rumah tangga. Sebenarnya begini, kita lihat bahawa sungguhnya usaha untuk didamaikan pasangan tadi, antaranya kita nampak peringkat yang awal sekali mereka berdua lah. Maknanya harmonikan peringkat pasangan sendiri. Makna suami dengan isteri, isteri dengan suami. Banyakkan discussion, perbincangan kan. Kalau kata di rumah tak selesai, bawa lah jalan-jalan umpamanya, makan angin. Maksudnya kena ada komunikasi juga. Ada komunikasi kan. Bawa batu feringgi umpama, langkawi berjalan, sambil-sambil duduk tengok pantai tu sembang dengan suami isteri. Naik kereta kabel. Itu cantik lah kan. Maknanya nak bagi hati tu balik jadi hati yang seronok, gembira kahwin. Tapi kalau ini tak berlaku, ini yang kita takut. Macam dia jadi down kan. Kemudian pasangan pula tak orang kata tidak menyelami apa sebenarnya kehendak baik suami baik isteri. Isteri tak menyelami pada suami tadi, suami pula tak menyelami kehendak isteri tadi. So benda ni perlu diserasikan. Dan dalam keadaan macam tu tadi dia kata apakah yang disebutkan tadi ya? Adakah jodoh ni jodoh yang tak baik ataupun tersalah pilih dan aku ni perlu redha ke ataupun bagaimana? Kita ambil tadilah, maknanya bila dah berkahwin, kita ambil itu sebagai satu takdir. Maknanya ketentuan daripada Allah. Dan bila mana kita ambil ini sebagai ketentuan qada dan qadar Allah, ketetapan, nak tak nak kita kena redha kan, sebab kita bukan berkahwin nak sehari dua, bukan kita nak jenis kahwin ni touch and go. Betul. Ada orang yang kahwin touch and go belah gitu, dia rasa nikmat, okey aku nak duit pula ada, money can buy everything pula lagi. Allah, dia boleh cari, dia kata petik jari. Dia pula kata aku ni sihat lagi, dia kata baah kemampuan aku zahir dan batin, aku ada duit, kemudian apa lagi, aku sihat tubuh badan itu ini. Kadang-kadang lelaki jadi macam tu ego, dan perempuan jadi masalah kan, dia rasa down, dia rasa macam tak seronok gitu gini. So kerana itu kita nampak penyelesaiannya kena ambil acuan dalam Islam. Bagaimana Islam mengajak supaya permasalahan ini dileraikan mengikut ketentuan apa dia. Kalau Nabi SAW sama dengan para isteri, kita katakan termasuk Maria Al-Qibtiyah, seorang hamba dihadiahkan. 12 pasangan Nabi ni, Nabi hidup walaupun masing-masing ada yang ni cemburu, terutama Aisyah lah, cukup kuat cemburu dengan Khadijah, dengan Sofiah tadi apa semua. Tapi macam mana Nabi laksanakan dengan cara yang cukup orang kata harmoni. Walaupun ada sikit perselisihan, tapi Nabi ada tegas, ada lembutnya, ada softnya, kemudian ada kadang-kala Nabi bertegas dengan Aisyah dan sebagainya. Maka ini kita nampak adalah suatu rahsia yang ada di dalam Islam, yang mana Nabi lah menjadi idolanya, ikonnya. Nabi lah yang dirujuk supaya apa dia? Supaya kita tak lari daripada acuannya. Tapi kalau kita lari daripada acuan, kita ambil jalan yang mudah, sampai akhirnya ada orang sampai peringkat membuat, istilah kita kata apa, dibuat nasi kangkang pada suami. Ini berlaku sehingga sihir ya. Ini berlaku. Sihirnya, santaunya, dibuat nasi kangkangnya, dikatakan nasi kangkang ni pun dia nak melemahkan, nak melembutkan isteri. Akhirnya orang tuduh, ni orang sebelah dulu lain macam, sekarang ni dah bukan lain macam, bermacam-macam kan. Sampai nampak dah queen control. Dah jadi buah mulut orang. Aku dengar, oi bini dia kuat main sihir, sampai buat suami dia tunduk habis. Tengok sekarang, suami dia lipat kain, jemur kain, sapu sampah, sampai semua nampak suami dia. Isteri dia duduk rumah nampak tengok TV je. Dah jadi macam ini berlaku.
Jadi kerana itu kita khawatir, takut jalan penyelesaian yang diambil daripada luar syariat. Baik. Maka ini membabitkan soal akidah pula. Boleh pula. berlaku syirik. Di mana kita kata keluarga Islam yang sebenar? Kerana itu kita nak membendung supaya suami isteri tadi ambil jalan yang sebenar. Maknanya ambil jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka isteri tadi pun kena ambil jalan yang kita kata sama-sama usaha untuk yang terbaik di dalam rumah tangga. Baiklah, selepas ini kita akan kongsikan banyak lagi terutamanya berkaitan dengan sirah Nabi SAW. Terus bersama kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih diucapkan kepada anda semua para penonton setia Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Jangan risau, mungkin dalam sehari kita lakukan kesilapan, mungkin ada kesalahan yang kita lakukan. Pintu taubat sentiasa terbuka kerana Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pemurah dan juga Maha Penyayang. Dan alhamdulillah Allah Maha Pemurah kerana mempertemukan kita. Hari ini kita bicarakan dalam Tanyalah Ustaz iaitu topik besar kita munakahat. Kita fokuskan kepada salah pilih pasangan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Halim Din. Baik Ustaz, sebelum saya nak tanyakan berkaitan dengan sirah Nabi SAW, mungkin kita nak bawakan soalan daripada Anna Karnina di Facebook ni Ustaz. Baik, kata beliau, setiap rumah tangga ada pasang surutnya Ustaz. Apakah hukumnya seorang isteri sering minta cerai daripada suaminya? Suaminya tanya nak minum apa yang? Saya nak minta cerai katanya. Boy. Kerana masalah kewangan, kerana dia perlukan kemewahan dan sering menyatakan menyesal. Menyesal kahwin dengan you. Itu contohlah ya. Yang kedua, apakah doa agar ditetapkan hati dalam melayari bahtera rumah tangga supaya sentiasa rasa cukup dan redha dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan? Baik, soalan pertama dulu kita lihat itulah apa yang disebutkan tadi. Iman kita pun dia ada pasang surut. Maknanya bolak-balik. Begitu juga pasangan rumah tangga ni. Ada waktu dia rasa nikmat, kemudian bahagia sekejap, kemudian rasa macam tak seronok. Dia jadi bila lemah. Bil listrik datang, dah mula tak seronok. Bila bil listrik datang, bil air datang, bil apa, telefon apa semua mak nenek ni. Jadi mula dah rasa ronsing dah. Jenis pula masalah kewangan. Ini masalah dia sampai suami semua mengharapkan pada isteri umpama contoh, itu pun jadi perbalahan kan. So akhirnya isteri ni dah give up, dia jadi tak seronok sangat dah kan. Perkahwinan kadang bukannya lama sangat, kadang baru setahun. Kita kata setahun ni yalah, kalau beli kaunselor pun kata setahun ni tak ada apa lagi, macam kita kata main-main gitu baru nak kenal-kenal, walaupun sebelum tu dah kenal lama kan. Tapi bila berkahwin lain, kita kenal dalam keadaan kita berdekatan dengan pasangan tadi. Duduk sekali. Duduk sekali. Jadi benda ni kita balik tadilah ujian tadi Maknanya tak ada orang yang nak kahwin, bila kahwin ni aku nak cerai tak. Tanya siapa-siapa pun sebelum kahwin. Kalau kata Tuan Qadi yang nak nikahkan kita, ni saya nak nikahkan ni. Kalau saya nikahkan ni, nak cerai ke lepas ni? Tobat takkan katanya. Saya takkan saya nak kahwin nak cerai. Buat apa nak kahwin nak cerai pula kan. Tapi benda ni hakikatnya berlaku. Lebih-lebih lagi kita kata ilmu mutakhir ni ramai sangat yang tadi saya kata lebih 40,000 setahun cerai. Kadang-kadang baru berapa bulan kahwin dah bercerai. Ada yang kenal apa disebut dalam berita baru ni, kenal 5 hari kahwin 2 minggu cerai kan. Rupanya dia punya pasangan dia apa pengkit ke apa benda ke. Macam itulah lebih kurang kan. Ini pun menjadi masalah Jadi kalau disebutkan soalan tadi tentang hidup yang disebut suami isteri tadi, kita nampak main point dia ialah bila mana masalah kewangan. Masalah kewangan ni memang kita tak nafikan. Memanglah dia tekanan kehidupan. Tekanan betul. Kena pula isteri pula tak kerja. Allah. Mengharapkan suami pula pemalas. Allah. Bila jadi pemalas, tu macam mana? Walaupun tak ada anak lagi. Si isteri nak beli makan minum apa dia, bahan-bahan, beras apa semua nak kena beli, ikan apa semua. Tiba-tiba tak ada. Tapi tu nak makan macam mana? Akhirnya jadi perbalahan. Kemudian mungkin jadi sampai peringkat lari daripada rumah. Si isteri tadi tak tahan. Kan?
Kena pula suami ni merokok. Yang ni pula. Duit rokok. Apa yang ada dalam kantong. Itu dia beli, beras dia tak beli. Beras tak beli, rokok beli. Kantong isteri habis, korek-korek licin. Yang mana isteri memerlukan. Nak tanya kot cincin sebentuk ke, gelang ke, tak ada dah. Rantai dah. Habis. Kerana itu di sini kita nampak ya, bila berlaku masalah ni, isteri dia akan ditekan, dia akan memberontak. Dan akhirnya, bang, ceraikan saya. Bang, ceraikan saya. Memang dalam Islam menyatakan bahawa Allah menyatakan bahawa perkara yang halal aku benci adalah talak. So cerai ni suatu perbuatan walaupun halal tapi Allah benci. Seboleh-bolehnya tadi. Sebab kita kata kahwin bukan untuk cerai. Untuk terus menerus. Tapi usaha tu mesti berlaku dan terus berlaku. Dia tak boleh putus asa. Tak boleh simpul sangat sampai isteri kata, bang, ceraikan saya bang. Jangan. Nanti dulu. Usaha dulu. Mana yang rasa kita boleh usaha. Sampai peringkat dah tak boleh. Peringkat yang kita kata aku ni hati, kita kata aku tawar hatilah aku dengan suami. Biasalah. Kejap dia tawar, kejap dia masin balik. Kan? Kejap dia manis balik. Itu biasa perempuan. I tawar lah hati dengan you. Lepas tu elok balik kan. Itulah selfie pula. Peluk, elok, cium apa semua. Elok balik kan. Yelah. Dah masin balik kan. Manis balik. Dia tawar dia gitu. Dia kejap je tawar dia. Lepas tu elok balik. Jadi kita perlu usaha. Jangan kita terus memohon perceraian. Sebab orang tua selalu sebut. Jangan kita minta cerai gagal tiang arash. Antara orang tua pesan lah, nasihat. Memang itu antaranya. Sebab mereka tahu. Mereka dah dahulu makan garam dengan kita. Maknanya, mereka dah jadi mak bapak kita. Hidup mereka dah 30 tahun. Bagaimana tengok abah dengan mak kamu. Macam-macam ujian, dugaan. Tapi masih lagi nampak kami. Itulah. Yang ni mak bapak yang bagus. Mak bapak tolong satukan balik. Walaupun nampak dah nak cerai sangat dah. Tapi mak bapak cover balik. Nasihat balik. Tengok macam mana mak. Mak ni susah lah. Abah masuk hutan. Bukan masuk hutan 2 bulan, bukan 3 hari, 3 bulan. Ini saya cerita ni atas pengalaman saya sebagai anak. Anak polis hutan. Bapak saya polis hutan. 3 bulan Ustaz masa tu, komunis. Di apa dia sempatan masa tu, tahun 70-an, tahun 80-an. Bayangkan anak 9 orang. 9 orang tu sebab masuk hutan. Kalau tak masuk hutan, mau 18. Itu cerita. Sibuk-sibuk masuk hutan pun begitu. Risau dengar tu. Tapi itulah hubungan mereka intim. Allah. Itu yang kita salute sungguh. Orang zaman dulu lain. Zaman dulu lain. Walaupun mak saya, bila bapak masuk hutan, ni anak 9 orang. Saat. Yalah gaji masa tu bukan besar mana. Mak buat kuih, nasi lemak jual. Pergilah merata. Masa tu kami duduk di quarters. Bila mana ketuk pintu, Assalamualaikum, nak kuih kari pap, nak nasi lemak. Ni apa pagi-pagi diganggu, kami nak tidur. Pergi pula rumah orang lain. Kena marah. Kena marah. Itulah asam garam hidup orang tua dulu. Walaupun susah macam mana pun, tu kita kata, dia pun tak bercerai. Hari ni, pasangan kita kata, ya Allah, muka lawa, cantik. Kita kata macam Miss Universe. Macam yang lelakinya sado. Ya, sado ke sodo ke tak tahulah. Tapi maknanya, dia pun ni tak boleh tahan. Kita kata pelik macam mana komo ni muka lawa cantik. Tapi tak boleh pertahankan keluarga. Nak kata ekonomi teruk dah kawan ni, bisnes. Mesti ada benda yang kita pun tak tahu. Kan? Apa yang menyebabkan ini berlaku. Tapi kita ambil baliklah. Kalau sekiranya tidak kita ambil jalan penyelesaian agama, maka inilah. Ya. Kalau sekiranya mereka bergaduh ke berbalah, dalam kerukunan rumah tangga tadi, ada di situ ketaatannya pada Allah dan Rasul insya-Allah. Contoh kita ambil tadi semayang. Kalau semayangnya ada, doanya lagi, Qurannya, pagi-pagi lagi, lepas daripada subuh, yang jom kita baca Yasin sekali berjemaah. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Secara tak langsungnya, kita kata informal, dia boleh menjadi satu penyelesaian sebenarnya. Sebab keberkatan tu turun. Allah nak bantu. Walaupun macam mana pun kita kata genting ni, tapi yang jom kita baca Yasin sekali, yang jom kita baca Quran sekali umpamanya, yang jom kita dia berjemaah sekali. Dia ada di situnya roh dihidupkan balik. Tapi dah berbalak masalah itu masalah. Kita tak ambil cara Islam tadi. So maka Allah tak bantu kita. Betul. Tapi kita bantu Allah, maknanya kita bantu agama Allah insya-Allah.
Baik. Allah akan bantu keluarga kita balik. Bagaimana Ustaz? Mungkin kita boleh belajar daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebagai kesimpulan kita, kisah Rasulullah yang kita boleh jadikan teladan bagaimana para sahabat dan juga Rasulullah mencari pasangan sebaik-baik pasangan untuk melayari bahtera mencapai redha Allah. Kita lihat bagaimana Nabi ada 4 orang anak perempuan, yang mana yang pertama Zainab bintu Muhammad, kemudian apa namanya Fatimah bintu Muhammad, Ruqayyah bintu Muhammad, Ummi Kulsum bintu Muhammad. Nabi cari pasangan anaknya, keempat-empat ni semua Nabi cari lelaki yang beriman. Masya-Allah. Ummi Kulsum yang pernah menjadi isteri Sayyidina Uthman ibn Affan. Masya-Allah. Jadi Nabi pilih orang-orang yang kita kata apa sebagai sekufu, maknanya sama taraf ataupun ada keseimbangan. Artinya orang yang ada iman. Nabi takkan nak cari orang yang orang yang fasik. Orang kita kan takkan nak Nabi nikahkan anak dengan orang munafik dah. Maka Nabi cari pasangan yang sesuai, yang terbaik. So ini cara Nabi bawa satu orang kata hidup sosial masyarakat. Daripada keluarga dia akan jadi sebuah masyarakat yang baik. Macam kita kata hari ni nak jadikan masyarakat madani, negara madani, maka bermula daripada individu. So Nabi nakkan supaya individu tadi, pasangan dia pun akan merebak, akan berkembang dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik. Begitu juga kata Ibnu Abbas kepada anak dia, wahai anak-anakku sekalian, kamu semakin membesar. Baik, bila kamu semakin membesar, maka bagi tahu pada ayah, sekiranya kamu nak kahwin, ayah akan kahwinkan kamu. Sebab apa dia? Kalau kamu berzina, maka iman akan terlerai daripada dada kamu. Sebab ditakuti bila mana tak berlaku perkahwinan dan tidak dikahwinkan dengan pasangan yang baik. Kalau kata lelaki, maka cari isteri yang baik. Isteri tadi cari pasangan lelaki yang baik. Kita khawatir takut sosial masyarakat ni akan jadi bejat, akan jadi rosak. Kebejatan sosial disebut. Jadi akan runtuh akhlak, maka negara pun habis. Kerana itu kita cuba usaha sebaik mungkin. Kalau belum kahwin, cari pasangan yang terbaik. Sebagai itu pendidikan awal dalam Islam. Dan bila berkahwin, kalau ada masalah besar bagaimanapun, carilah solusi seboleh-boleh sebaik-baiknya. Perceraian itu yang terakhir. Sampai dah tak boleh selamatkan, maka itulah jalan yang terakhir. Dan jangan lupa, sebagaimana yang disoalkan tadi, doanya yang dianjurkan dalam Islam supaya pasangan ni pasangan yang bahagia dunia akhirat, maka kita rujuk dalam surah Al-Furqan ayat 74. Allah berfirman, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baik, apa maksud? Alang-alang Ustaz dah ceritakan doa ni, mungkin Ustaz boleh bacakan sebagai doa untuk penutup kita. Baik, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ya Allah, kurniakan kepada kami ya Allah isteri-isteri, suami-suami dan anak-anak yang baik, yang soleh dan soleh ya Allah. Dan jadikanlah mereka ya Allah pemimpin, imam kepada orang-orang yang bertakwa ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya kami sedang memilih pasangan untuk jodoh kami ya Allah, maka Engkau berilah suatu jodoh yang terbaik untuk kami, pasangan, sama ada suami mencari pasangan isteri ataupun isteri mencari pasangan suami. Dan jadikanlah hati mereka ya Allah hati yang dekat kepadamu ya Allah, dan jadikanlah mereka ya Allah bakal menjadi suami ataupun isteri yang bertanggungjawab di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya kami dalam keadaan masalah yang berlaku di dalam pasangan hidup ya Allah, maka Engkau leraikanlah ya Allah, Engkau jadikanlah ya Allah apa yang berlaku itu sebagai suatu pengajaran untuk kami ya Allah, bertambah baik hidup sebagai pasangan suami isteri ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, damaikanlah di antara kami yang sedang berlakunya perbalahan yang berterusan di antara suami isteri ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, leraikanlah masalah yang berada di belakang kami ya Allah, di depan kami dan di kiri dan kanan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ya Allah pasangan sehingga ke syurga bahagianya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu juga ya Allah, sekiranya kami tiada zuriat ya Allah, Engkau kurniakanlah kepada kami zuriat yang soleh dan soleh ya Allah dengan segera ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pasangan yang terbaik ya Allah, sebagaimana Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha ya Allah. Jadikanlah pasangan yang ada ketika ini ya Allah di antara kami ya Allah, seperti mana Nabi Muhammad sallallahu
SAW sama dengan Siti Khadijah. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami pasangan seperti mana Sayyidina Ali dengan Fatimah Az-Zahra. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami mahu, ya Allah, yang kami inginkan, ya Allah, yang kami berhajat agar pasangan yang sedang ada ini, ya Allah, agar sentiasa berada di dalam ketaatan kepadamu dan juga kepada Rasulmu, ya Allah. Allahumma ja'al jama'ana jam'an marhuma wa tafaruqna min ba'dihi tafaruqan ma'suma. Wa sallallahu ala khairil khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz kerana kesudian bersama dengan kami. InsyaAllah kita akan bersama lagi Ustaz. InsyaAllah, baik, sama. Baiklah para penonton sekalian, jangan lupa banyak lagi kita akan bincangkan untuk di episod yang akan datang. Terus bersama kami, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.